ini bukan orang baik-baik mula-mula. Asal mereka pun huru-hara hidup mereka. Tapi bila mereka menerima agama Allah, Allah kata apa? Intan surullah. Jika kamu tolong agama Allah, yansurkum, dia akan menolong kamu. Wa yusabbit aqdamakum, dia akan meneguhkan kedudukan kamu. Tapi Allah letak syarat kat sini. Syarat dia apa dia? Mesti tolong agama Allah. Sekali lagi saya ulang. Apa bukti kita tolong agama Allah? Dua agenda utama tadi. Yang pertama apa dia? Kita kena belajar Quran. Cakap tolong agama Allah tapi tak nak belajar Quran, tak betul. Dakwah Nabi apa dia? Mengajar manusia Quran. Sahabat-sahabat Nabi buka sampai ke Syam dan Parsi, tujuan dia nak buka apa? Nak buka supaya manusia itu belajar Al-Quran. Itu yang utama. Yang lain-lain itu datang menyusul. Yang lain-lain itu hukum, hakam dan sebagainya. Tapi tujuan utama adalah nak mengajak manusia mengabdikan diri kepada Allah menerusi kitab panduan ni, Al-Quran. Jadi semua orang ada tugas ni. Semua orang ada tugas ini. Iaitu apa dia? Mengembangkan Al-Quran. Kita balik kampung kita, mungkin ada tanah sebagainya. Kita belajar balik. Buat tempat untuk orang belajar Al-Quran. Kena buat. Susahlah nak buat. Intan surullah yansurkum. Tak cukup orang ustaz, kami baru ada 5 orang. Tengok surah 8 pula. Tengok surah 8. Ayat yang ke-65. 8:65. Ke surat 185. Ini saya bacakanlah ayat dia, takut tak sempat masa. Baik, tengok ayat yang ke 65 surah Al-Anfal. Baik, surah Al-Anfal pula tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tadabbur surah Al-Anfal, cerita tentang apa? Perang Badar. Surah Al-Anfal ini ialah surah Badar. Surah Al-Fat tadi surah apa? Hudaibiyah. Kalau Al-Ahzab, surah Al-Ahzab lah. Surah Al-Ahzab kan? Kalau perang Khaybar itu surah Al-Hasyr 59, detail dia. Kalau perang Hunain, surah At-Taubah, ada lengkap kisah para sahabat ni. Kisah peperangan dalam Al-Quran. Perang Uhud ada sikit cerita dalam surah Ali Imran. Jadi macam mana Allah membantu kaum muslimin, dan macam contohnya perang Hunain, kenapa kalah peringkat awal, sama juga dengan Uhud. Allah bagi tahu sebab-sebab dia. Baik, tengok ayat ni. Ini terang perang Badar. Perang Badar lagi dahsyat. 311 lawan 1000. Tak cukup orang. Macam mana kita nak buat kerja dakwah? Allah kata apa dia? Ya ayuhan Nabi. Wahai Nabi. Allah panggil Nabi Muhammad. Harridil mu'minina alal qital. Apa terjemahan dia? Kobarkanlah semangat para mukmin itu untuk berperang. Jadi kita hari ini nak berperang juga. Tapi nak berperang apa? Bukan nak perang kat senjata tu. Fikrah. Ilmu, peperangan ilmu. Hari ini Al-Quran kita tak mau belajar. So kita kena berusaha sungguh-sungguh supaya manusia belajar Quran. Belajar Quran sampai faham. Bukan hanya sekadar nak boleh baca. Tak cukup sekadar itu. Kena buat dengan kemampuan yang kita ada. Macam perang Badar, mereka ada apa je? Kuda bukan ada pun. Masa perang Badar ada berapa? 1 ke 2 ekor kuda. Ada sahabat Nabi yang buat pelepah tamar jadi apa? Perisai. Apa yang ada? Jumlah tak ramai. Tengok Allah kata apa lagi? In yakun minkum ishruna sabiruna yaglibu mi'atain. Jika ada di antara kamu ini jumlahnya 20 orang. Sabirun, syarat dia. Dia ada syarat. Yang sabar. Yang sanggup bertahan, itu maksud sabar. Yang sanggup nak buat kerja Allah ini.
yaghlibu mi'atain, mereka boleh kalahkan berapa orang? 200. Jadi kalau 20/200, berapa ratio dia tu? 1/10, kan? 1/10. 20, 200, 1/10, betul kan? Jadi kalau satu orang kita ada, berapa orang kita boleh hajar sebenarnya? 10 orang. Boleh tak buat kerja? Boleh dah. Kalau dalam masjid ni kita ada 1000 orang, lagi banyak kita boleh buat. Tapi kalau kita tak bergerak, kita tak akan nampak kemenangan yang Allah janjikan. Yang kedua apa? Wa iyyakum minkum mi'ah. Seterusnya Allah kata lagi, jika adalah kamu mi'ah, 100 orang, yaghlibu alfan, mereka boleh mengalahkan berapa orang? 1000 orang. Satu nisbah 10. Minal ladzina kafaru, daripada kalangan orang-orang yang ingkar, orang yang menutup. Hidup ni memang akan ada perjuangan, ada pertempuran. Memang akan ada, tak boleh lari. Paling mudah kita kata, kenapalah Palestin kena tindas macam tu sekali, Syria kena tindas. Memang itu sunnah Allah, ketetapan dia. Jadi yang hak dan batil ni dia sentiasa akan bertembung. Kalaupun bukan dalam sudut peperangan, pemikiran. Ada orang tak nak Quran, ada orang nak Quran. Kita jangan cerita orang lain, tuan-tuan. Saya tak berapa gemar. Kita cerita diri kita sendiri. Nak Quran, tak nak Quran ni satu je kita ambil dulu. Nak faham Quran, nak belajar Quran hidup ni, nak ke tak nak? Kadang-kadang kita pun tak nak diri kita. Jadi akan berlaku pertempuran. Sebab apa? Sebab dunia yang menipu ini. Manusia sibuk urusan dunia dia. Dia terlupa tentang apa? Akhirat dia. Baik, jadi Allah kata tengok berapa orang yang boleh bertempur. 1 nisbah 10. Atau paling sikit, bagi sikit lagi. Tengok ayat seterusnya 66. Al-an khaffafallahu ankum wa alima anna fikum dha'fan. Sekarang ini Allah ringankan. Tadi berapa orang? 1 lawan 10. Berat. Ada yang lemah, ada yang tak mampu. Jadi kata Allah, Allah tahu di antara kamu ada yang lemah. Fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaglibu mi'atain. Jadi jika ada di antara kamu itu jumlahnya adalah 100 orang yang bersabar, yaglibu mi'atain, mereka boleh mengalahkan 200. Ini kurang sikit. 100 lawan 200 berapa? 1 nisbah dia dengan 2 orang. Tapi maksudnya apa nak beritahu? Sikit tetap akan sikit mengalahkan yang banyak. Allah kata lagi, wa iyyakum minkum alfun yaglibu alfain. Dan jika di antara kamu jumlahnya 1000 orang, mereka dapat mengalahkan berapa orang? 2000 orang. Biiznillah, dengan izin Allah. Wallahu ma'as sabirin, dan Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ini merupakan apa, tuan-tuan? Sunnatullah. Buka balik surah 48 kita tu. Ayat yang ke-28, 28 lagi, minta maaf. 22, 23 tu. Pertama Allah kata apa? Orang-orang yang ingkar itu mereka tak dapat mereka tidak ada penolong. Tapi orang beriman ni siapa yang tolong? Allah tolong. Luar biasa penolong dia. In tansurullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Dan ini merupakan apa? Sunnatullah. Apa itu sunnatullah? Ketetapan yang telah berjalan benda ni daripada dulu lagi. Daripada zaman Nabi Shu'aib, Nabi apa lagi, Nabi-Nabi terdahulu, Nabi Lut, Nabi Hud, Nabi Ibrahim. Dah berlalu lah benda yang sama kita lihat. Kalau bukan Nabi sekalipun, kita tengok sebelum tentang Jalut dengan Tolut, sama juga kan, kisah Jalut dengan Tolut. Jalut jumlahnya 300 orang juga lebih. Tolut jumlahnya 1000 orang. Lawan, bertempur, siapa yang menang? Jalut, Allah beri kemenangan kepada mereka. Jalut ke Tolut? Tolut, maaf, tertukar. Tolut. Walan tajida li sunnatillah tabdila, dan engkau takkan dapati bagi sunnah Allah ini sebarang perubahan.
Jadi tinggal apa je? Muslim-muslimat yang dikasihi sekalian, tinggal kita nak bertindak. Kita nak bekerja. Bila kita dah belajar, kita kena ajak orang belajar. Kita nak buka manusia ni. Al-Fath. Maksud Al-Fath? Buka. Nak buka. Buka apa yang senang yang kita tak melibatkan kederat ke pertumbuhan darah ke, nak buka apa? Buka pemikiran. Ajak manusia ni berfikir dengan yang betul. Fikiran mereka ialah akhirat. Jadi macam mana nak ajar mereka, ilmu apa yang mengajar mereka tentang nak buka pemikiran jadi pemikirannya akhirat? Jawapannya Al-Quran. Siapa yang nak kena ajar Al-Quran? Siapa dia? Orang yang belajar, bukan ustaz. Orang yang belajar. Ingat sabda Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Ini tahun 2023 apa azam tuan-tuan? Ada yang dah mahir dah terjemah Quran, azam dia mesti ajar Quran. Mesti ajar orang lain terjemah Quran pula. Ada yang belum mahir baca Quran, apa azam dia? Mesti belajar. Tahun ni sebelum Ramadan, biar mahir baca Quran. Cari kawan-kawan. Benda ni kita selalu ulang benda ni. Cari kawan-kawan kita belajar dulu. Sebelum nak mengaji nanti nak masuk, panggil apa program? Tadarus. Kita dah mahir, dah siap buat persiapan awal. Yang dah mahir tu ambil kursus-kursus belajar bahasa Arab. Supaya nanti nak masuk Ramadan, nak khatam 30 juzuk. Supaya kita faham petunjuk Allah. Wallahu a'lam. Jadi yang tu yang sempat kita sama-sama bincangkan. Jadi kita nak buka tuan-tuan. Nak jadi seorang yang musleh dan tak nak jadi orang yang kafir. Apa maksud kafir tadi? Tutup. Jangan pula kita pula yang jadi orang yang menutup. Pada zaman sekarang ini, kalau ditanya kepada kita kenapa Islam tu mundur, nanti depan Allah ialah kita yang tutup. Na'udzubillah. Biarlah kita ni termasuk di kalangan orang yang musleh, yang berada di atas muka bumi ini menjadi manfaat kepada orang lain. Jangan jadi seperti melukut di tepi gantang. Ada tidak bermanfaat, ada tak bertambah, tak ada tak berkurang. Wallahu a'lam. Semoga Allah beri pertolongan kepada kita, taufik untuk nak belajar Al-Quran dan faham Al-Quran, dan kita nak sebarkan kepada yang lain. Jazakumullah khairan atas perhatian semua. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan. Macam mana pertolongan Allah itu datang, Allah menghalang dan sebagainya. Dia ada sambungan pada minggu hadapan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.